Sesiapa saja yang ambil rokok mesti akan ambil alkohol, sama ada sempat atau tidak. Arak atau arak, kalau lebih kurang 10 tahun dahulu susah nak dapat arak, kan? Nak jumpa pun dalam TV, kalau pergi hotel, naik kapal terbang ada kan? Sekarang ni awak pergi 7-Eleven ada jual arak, kan? Macam-macam jenis arak bukan? Kalau dulu mungkin akan bir, sekarang macam-macam jenis arak ada. Awak masuk Speedmart, J-Mart, K-Mart, segala smart-smart belakang tu, awak masuk dah bau dah arak, betul? Tahu tak bau arak? Dia bau chemical, dia bau chemical yang sintetik terlalu kuat. Awak masuk je awak dah rasa lain, dah bau lain. Itulah dia, betapa hebatnya arak tu. Lepas tu siapa yang ambil arak, dia terus akan ambil dadah. Drugs, doktor boleh bagi awak drugs, apa saja drugs doktor boleh bagi kat awak, asalkan drugs tu di negara tersebut diisytiharkan sebagai legal, sebagai mengikut undang-undang. Selain daripada illegal, daripada legal dia panggil illegal ataupun illicit, maknanya dadah yang berbahaya. Dadah sebenarnya lebih berbentuk organik sebenarnya, tetapi yang tak boleh biasanya berbentuk sintetik, yang berbentuk bahan kimia. Itulah yang awak panggil ecstasy, methamphetamine, segala benda. Apa stone, apa nama macam-macam terminologi you bagi. Yang itu senang dapat juga. Siapa yang kata kalau ada gangster tu, itulah bahan yang dia gunakan untuk nak jual, untuk nak kekalkan kegangsteran dia orang. Kalau tidak ada produk, kan dekat buku-buku orang je, buku-buku you dilawan balik, kalah kena bohong pada. So dia gunakan benda-benda begitu. So siapa saja yang ambil rokok, garanti akan ambil arak. Siapa yang ambil arak, garanti akan ambil dadah. Sebab semua ni stres. Okay, dia akan menyebabkan stres yang amat sangat. Awak rasa nak ubah keadaan awak pada masa ni. Bila awak tak rokok, awak rasa bila rokok termasuk melalui lubang hidung, naik ke kepala, rasa syok, macam hero tengok gambar, sama lah gambar cowboy dan video kan. Lepas tu awak tengok TV, cerita mengenai undang-undang LA law, apa lagi cerita undang-undang, crime investigation, semua minum arak kan. Hakim pun minum arak boleh buat decision besok. Esok dia boleh buat decision gantung ni, tapi dia minum arak kan. So awak sendiri boleh fikir. Dan akhirnya dadah, sebab dadah di negara berbeza. Di Filipina berbeza undang-undang dadah dia, di Amerika undang-undang dadah dia berbeza, di Malaysia berbeza. Tapi yang penting ialah legal atau tak legal. Kalau yang legal, dadah yang awak selalunya diberikan ialah Panadol lah. Panadol tu, penicillin lah, apa benda kan. Tu semua untuk mempengaruhi sistem badan awak. Ya, kita akan cerita panjang hari itu. Dan berikutnya kita nak cerita pasal seks. Syok kan? Saya bersyok kan? Saya tak syok dah masalah ni. Ada masalah kan semua? Ke malu? Tengok dia berhibur kan? Bagus. Asalkan dia faham tak apa? Dan dia tak mengganggu. Kalau membuat bisik ke kan, tak ada kan? Dia begitu je. Sexual ni dia melibatkan dua jantinan berbeza, lelaki dan perempuan. Dia tak ada lelaki sama lelaki, ada. Tapi di luar negara benda ni dah berlaku dengan hebat sekali. Okey, nanti saya akan sentuh kenapa tak boleh lelaki dan perempuan. Kenapa tak boleh lelaki dan perempuan? Saya akan sentuh. Kalau lelaki dan perempuan memang nak berkapal, beringin sangat, nak berjumpa seronoknya, tengok orang jalan dua orang, awak jalan sampai je kan, orang lain jalan dua orang, nampak secocok je kan. Awak pun rasa awak, aku pun handsome juga, tapi kenapa dia tak kenal kat aku? Dia tu lagi buruk dari aku kan, tapi dapat yang comel kan. Yang perempuan pula, saya suka yang I like bad boys kan. Wah, itu yang saya suka kan. So awak rasa
awak mula patah balik. Habis rokok alkohol dengan dadah. Tapi tak selesai masalah awak. Nampaknya perempuan ni dia nak duit lah. Yang lawa kan. Apa kata aku jual rokok lah. Dapat duit, dapat bisnes kan, jual rokok. Dah dapat jual rokok, tak boleh juga jual darah. Lepas tu jual dadah. Dia akan terus jadi bisnes. Apa saja yang awak consume, lama-lama awak akan jual benda tu. Sebab awak akan pergi naik dan naik dan naik dan naik dan naik setinggi-tinggi yang awak nak. Okay, seksual ni dia menarik juga lah. Awak pernah tengok cerita Twilight tak? Tak. Siapa tak pernah katakan tolong tak? Twilight. Tak pernah tengok cerita Twilight? Anda kita baru modern. Anda kita gambar bodoh. Ini pemikiran yang masa apa memang perlu. Tak pernah tengok ni? Tak apa, turun-turun. Cerita tu saya cerita sikit lah. Tak payah cerita. Dia sebaik awak cerita. Yang pernah tengok ni. Tak apa lah. Kita pendek dah cerita kan. Cerita tu lah, dia mengenai cerita Pontianak dengan serigala. Kan? Manusia biasa. Kalau saya cerita macam ni, ramai lah yang fokus. Bella ni manusia. Yang Kullen tu Pontianak. Yang saya lupa nama serigala tu. Apa tu? Jacob. Jacob, ya. Tapi kalau siapa nama? Adam. Adam ni dia tak boleh melakukan dan cerita tu. Walaupun dia macam Kullen sikit. Dia cerita Superman sesuai. Dia Clark Kent hampir sama dengan dia. Susah nak jumpa orang Malaysia macam tu. Tunggu dia besar sikit. Cerita dia percintaan di antara tak apa benda lah. Serigala dengan Pontianak dengan manusia. Pelik Tapi disebabkan kreativiti otak pengarah filem tu, benda tu jadi macam logik. Awak pun tunggu part 2, part 3, tunggu sequel, tunggu segalanya kan. Tapi ya, cerita tu menggambarkan kebanyakannya yang menarik-menarik ya, sampai manusia boleh bercinta dengan serigala dengan Pontianak. Awak dengan sama-sama aku ni dengan manusia pun tak dapat. Minggu lepas tak dapat. Bulan lepas tak dapat. Tahun lepas tak dapat. Asyik tak dapat. Ya kan? Kamu pun sama. Orang keras. Tak best. You got to prove something. Awak kena buktikan sesuatu, betul tak? Awak cuba buktikan kelebihan awak. Tapi awak buktikan dengan cara yang tak betul lah. Dengan cara yang salah. Yang itu bila tak nak. Bila dah berkapal kelas tahun, 2 tahun, dia akan jadi lebih dari itu. Mula-mula suka-suka, jalan-jalan malu-malu kan. Lepas dah malu-malu, dia mula nak tengok yang malu tu. Dia tak kata mula-mula, kenapa yang ketawa? Ketawa apa tu? Jadi dia orang rakam YouTube lah. Mula-mula malu-malu, lepas tu pegang-pegang tangan, lepas tu dah tak ada kemaluan dah. Kurang dah nak tengok benda-benda begitu. Nak test, nak try. Sebab itu manusia yang akan jadi. Tak perlu belajar, tak perlu tengok YouTube macam mana nak buat. Buka Facebook dia, tanya kawan-kawan, okey tak pendapat kau? Tak ada. Terus jadi. Tiba-tiba sampai imam geng-geng kan. So, bila dah untuk makluman awak, dan siapa yang malu duduk telinga. Untuk makluman awak, benda tu nak jadi dalam masa 5 minit ke 10 minit saja. Awak jadi pun begitu. Kita nak kira satu itu menjadi sama. Jangan terletak jadi salah faham. Awak kaji ni 5 ke 10 minit itu ada depan. 5 ke 10 minit saja benda terletak lagu. Dan syok awak sekejap. Lepas tu tak syok dah. Nanti lain kali juga. Nanti minit pula. Dia akan ketarik dan berulang dan berulang dan berulang. Tak awak takkan jalan ke pasok dan stop sampai 10 minit. Awak akan cari hutan mana-mana, tempat parking mana-mana, yang kayu dalam kereta, macam-macam. Akhirnya terjadi. Faham maksud saya kan? Bila dah terjadi, siapa yang rugi? Jawab dulu. Tak ada.
Yang paling teruk nampak rugi ialah wanita. Sebab wanita terpaksa. Tadi korang terpaksa, tapi pintu kereta boleh buka, tak lari pun. Kan? Tadi kita terpaksa, boleh lari tapi tak lari pun. Kan? Dia bagi tahu. Bila dah jadi tu akan jadi macam-macam. Fitnah, tuduhan, report polis. Kan? Macam-macam. Sekarang apabila dah terjadi, lelaki dia habislah. Dia tunggu next pula, next time atau next victim. Okay, yang jenis macam tu. Yang baik biasanya dia tak buat itu. Jadi kalau baik dia terus berkawan dengan hati yang baik, dengan akal yang bijak. Dan orang perempuan tu pun dia pun, kenapa kau tak buat macam balik? Dia bilang ke, kenapa dia ni berbeza? Kan? Ataupun awak pula cakap macam orang putih, Salih dia akan kata agaknya mati kot. Pernah dengar? Pernah tengok, dah besar lah, sikit-sikit. So, apabila 5 minit dan 10 minit dia dah selesai, sebaik sahaja selesai dalam lebih kurang 48 jam, the symptom-symptom yang berlaku dan menyebabkan persenyawaan yang menimbulkan benih keturunan dah terjadi di dalam perut awak. Sekiranya ada satu benih di dalam perut awak dan dia akan terus bertambah mengikut second, mengikut saat. Saat tu pun tak cukup lalu sampai jadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. 4 minggu dah ada mata dah. Saya rasa kalau wanita pergi cek kertas timus tu dah jadi kala lain. Kan saya tak pakai bernama benda tu, saya lupa. Tapi dia akan terus dah ada. Awak pun dah bertukar 2 bulan, 3 bulan. Awak dah rasa lain dah. Kenapa awak tak jadi macam biasa dah? Yang lelaki biasa tak buat okey. Lelaki okey je, awak yang tak okey. 4 bulan. 4 bulan dah jadi apa dalam perut tu? Boleh bayangkanlah kan, dah ada satu manusia di dalam tu. Manusia yang ada di dalam perut wanita itu, biasanya pada saat itu 3 bulan, 4 bulan, awak akan fikir untuk mandikan dia sebab nak tutup kesalahan awak. Awak tak berhak buat gitu sebab nyawa di dalam itu bukan hak kita. Kan? So siapa yang kata ada satu benda, dalam seminit saya berkali. Sebab nyawa di dalam badan awak ataupun tubuh badan di dalam badan awak bukan hak awak. Awak tak berhak di atas dia, terutama nak membunuh nyawa itu. Sebab awak tak nak benda tu keluar, makhluk tu keluar dalam muka bumi, awak decide nak buat abortion. Awak kata legal di Singapura boleh, di Indonesia boleh, di Thailand boleh, dekat kampung boleh kadang ada makcik-makcik boleh cocok orang belum mati. Kan? Awak dia buat benda tu. Saya buat kesilapan awak 5 minit. Dalam masa 4 bulan pun dah berat dengan satu. Bayangkan 9 bulan dan dah terkeluar. Dalam masa 9 bulan tu pun tak nak duduk ni boleh kawal ke mana. Kan ada seorang bila dia jadi benda tu dia pandang berduduk dia ke depan. Orang tak nampak perut. Betul? Pakai baju lampu-lampu, orang tak pasal pun. Cukup masa dia hilang sekejap, dia boleh keluar balik. Lepas tu yang bayi tu dijumpai di dalam tong sampah atau tepi sungai ataupun tempat rumah orang macam cerita Superman. Okay, so bila dah lahir, kalau normal tak apa, macam awak ni handsome, gagah, perkasa, cantik semua kan, macam hari kan, normal. Tapi kalau keluar sengit setelah, tangan tak ada, mata 2, tapi 1 tak boleh pakai, bengkok, ada masalah-masalah genetik, ada masalah. Nak pula, kalau orang lelaki tu memang ada 3 benda tadi tu. Rokok, alkohol, darah. Yang darah tu, saya bagi tahu awak, tolong jauhi walaupun orang yang menggunakan darah. Dia berbahaya sebab dia tidak waras. Darah dia dah memang contaminated, darah pun dah polluted, dah rosak. Darah dia dah tercemar. Dia susah nak baik kalau dia makan penyakit. Dan kalau orang benih, orang itu yang keluar,
Bayangkanlah bagaimana benda tu. Tak ada yang baik kan? Semuanya yang buruk je cerita. Tapi baik awak tahu sekarang daripada menyesal kemudian. Sebab itu berkawan boleh, tapi awak kena betul-betul tahu siapa kapal awak tu. Macam mana dia boleh berlakon kepada awak. Dia berlakon baik, dia tak ada diri penjaraan ni. Kata dia baik, dia macam wangi, dia setiap pun tak bau kan. Tuhan bau tak ada. So dia tak ada bawa apa, cakap pun ayat dia power je kan. Awak tahu tak apa beza kereta api dengan awak? Macam-macam ayat power je, kat dalam kepala dia je, tak boleh je. So orang macam tu senang, tapi awak kena siasat tu background dia macam mana. Dan kalau boleh nak tahu lah, awak nak tahu orang isap darah untuk wanita, senang je. Dia berbau amat busuk. Orang yang isap darah busuk, tapi sebabkan awak cinta dengan dia, kembali. Orang yang isap darah, dia berbau amat busuk. Dia tak datang setelah ketiak atau mulut atau sebab mana. Dia datang daripada keseluruhan badan dia. Bau dia amat busuk. Dia tak sama dengan bau tengik ketiak tu. Lain, itu bau bangla kat luar. Tapi bau daging darah ni baru busuk. Terutama selepas dia baru konsum dalam masa terkejap. Dia baru lepas makan lagi kuat bau. Lagi banyak gantik lagi kuat bau. Dan masa dia orang, kalau masa saya kalau picit dia ada elastik lagi. Dia elastik, dia boleh pas balik. Masa orang isap darah ni, awak tekan dalam tangan dia, dia macam keras. Tapi lepas awak lepas tangan dia, kenapa dia masih macam tu ni? Lambat nak naik balik. Sebab sistem dia dah rosak. Kalau orang yang betul, kalau awak tengok orang bina badan dia sepatutnya macam tu lah kan. Dia naik, tekan, dia elastik dia cepat-cepat. Kalau cuma awak tekan pipi awak kan dia naik balik. Kalau orang yang sedang darah, dah lama dia penagih, dia tekan, dia naik lagi lambat. Awak ambil gambar tu macam ni, dia naik apa naik? Sebab tu kalau awak tengok orang yang tak darah, di sini, di bahagian ni apa ni? Cheekbone ni. Apa tu Malaysia apa pakai cheekbone? Tulang pipi, ya betul, tulang pipi ni dia macam nampak lebih menonjol. Yang sini bahagian ni sebab apa? Sebab masa. Awak boleh siap, tak boleh nampak. Macam tak nampak tu hampir-hampir. Dia, awak boleh tengok muka dia. Awak tengok dia tak macam muka orang. Dia tak ada expression. Dia senyum, dia beza dengan muka